floor area method. The total gross floor area of the proposed building is measured within the internal faces of external wall across all internal partitions for all floors. It is then multiplied by a suitable rate per meter square of a similar building to obtain the approximate cost of the proposed building. Okey, so untuk kaedah floor area method ni, yang mana kita mengira keluasan suatu ruang tersebut adalah keluasan dalaman sahaja. So keluasan dalaman tersebut kita perlulah darabkan dengan kos untuk mendapat kos anggaran bagi sesebuah bangunan. Okey, so di dalam lukisan saya di bawah ni, okey, dia menunjukkan keluasan dalaman, maksudnya kita akan ambil keluasan di dalam ni yang berlorek saja. Okay, so that's mean kita akan darabkan panjang darab dengan lebar. Okay, this one lah. This formula dia. Okay, so yang dalam ni keluasan dalaman. Okay, apakah maksud yang berkala warna hijau ini? Okay, color hijau ni. Okay, so dia ada 4 penjuru warna hijau. Okay, so yang hijau ini ialah ketebalan bata. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya adalah wall thickness. Okey, ketebalan bata. So sekiranya dalam lukisan dimension yang tertera adalah dimension center to the center. For example this one. Okey, so lukis. Okey, pada titik tengah. Okey, satu sudut. Okay, for example this one, center to center. So maka untuk mengira panjang sebenar ukuran di dalam ni, itu L new, kita perlu tolakkan dengan tebal bata tersebut. Okay, so this one L saya yang existing dalam lukisan, contoh saya letak 10,000. Okay, untuk mengira L new, makanya kita kena tolak dengan tebal bata. So L new saya nilai 10,000 tu saya tukar ke dalam meter, jadi 10 meter. Tolaklah, ada dua sisi tebal bata yang saya tolak, di sebelah kiri satu, di sebelah nombor 1 dan di sebelah kanan nombor 2. Okay, so ada 2 kali dengan setengah darabkan dengan wall thickness. Okay, so ini formula asas dia. So maksud dari sini, sekiranya dimension kita adalah center to the center, maka kita perlu didarabkan dengan setengah. Okey, setengah ni represent untuk center to the center. Okey, sama juga kalau kita nak mengira untuk width. Okey, width new kita. Okey, width new. Okey, so contoh, so this one. So width yang ada bagi kat sini equal to 5,000. So kita nak cari width yang di dalam ni. Okay, width new. So W new equal to 5 tolakkan. Okay, ada dua sisi juga, atas dan di bawah. Okay, saya letak A bawah, B di atas, setengah di atas, setengah di bawah. Okay, so ada dua lah. Disebabkan dimension dia center to the center, so saya kena darabkan setengah. Darabkan dengan wall thickness. Okay, so itu maksudnya kita mengira keluasan dalaman. Okay, so kita kira keluasan dalaman, so kita kena tolakkan dengan ketebalan bata yang ada. Okay, so tengok slide seterusnya. Sekarang saya akan terangkan kepada anda semua bagaimana kita mengira kos anggaran, okey, menggunakan kaedah floor area method. So ini adalah exercise nombor 1. Okey, dalam exercise ini dia bagi gambar raja dalam bentuk 3D yang mana dia bagi, okey, lebar dia adalah 10,000. Dia 10,000. Okay, 10,000 mm, manakala panjang dia, length dia sama dengan 42,000.
Okey, 42,000. Okey, so dia bagi juga tinggi bangunan tersebut sehinggalah daripada tinggi stam sampailah tinggi roofing. Okey, dan dia bagi juga ketebalan dinding. Okey, tebal dinding adalah sebanyak 336 mm dan dimension ini adalah center to the center of the structure. Okey, so soalan dia minta you calculate total cost. Okey, bagi bangunan ini, okey, sekiranya kos per 1 meter square adalah RM850 per meter square. So, bagaimana kita nak selesaikannya? So, L new dengan 42 tolakkan dengan 2 kali dengan setengah kali dengan 0.336. Okey, so kita akan dapat nilai sini 41.66 meter. W new 10 meter, tolakkan dengan 2 kali dengan setengah kali dengan 0.336. Akan dapat nilai 9.66 meter. Okey, untuk A sama dengan 41.66 darab dengan 9.66. Dapat nilai 402.44 meter square. Kos bagi bangunan ini adalah RM 850 per meter square darab dengan 402.44 meter square. So, kita dapat nilai RM 342,074 ringgit. So, this is jawapan untuk example nombor 2. Okey, kita sambung exercise nombor 2. Okey, di dalam exercise ni dia bagi 2 ruang, yang mana satu ruang area A ni ada dinding yang berkongsi dengan kawasan posh. Okey, so this is dinding yang berkongsi, iaitu yang ada sliding door lah. So ni posh anda. So semua dimension di dalam lukisan ini adalah center to the center dan dimension dia dalam milimeter. So kita kena convert ke dalam meter. Okay, soalan dia, estimate the total cost for a house using floor area method. The cost given is RM 450 per meter square and the wall thickness is 225 mm. Okay. All dimension is center to the center of structure. So saya tunjuk ke anda bagaimana solving untuk soalan ni. Okay. Okay, before kita nak solve, kita kena analisa juga sikit soalan ni. Okay, so you kena pasti kawasan yang tidak ada dinding di kawasan posh. Okay, yang saya pangkat X ni tidak berdinding langsung. Okay, bila tidak dinding, that means tidak ada penolakan dinding lah bagi salah satu parameter dia. Okay, salah satu parameter iaitu sama ada L ataupun width. Okay, so kita ambil kira L kita adalah this one. Okay, saya tulislah Okay, L adalah yang tegak. So this is L and then melintang adalah W kita. Okay, kita solvekan soalan ini. Okay. Solution. Okay, so saya settlekan untuk kawasan A dahulu. Okay, ruang A. Okay. L yang tertera dalam lukisan adalah 10,000, so automatically 10 meter. Tolaklah dengan 0.225. Okey, tu wall thickness dia. Dapatlah 9.78 meter. Okey, ni L new. Okey, W new 15. Tolakkan dengan 0.225 meter. Okey, you akan dapat nilai 14.78 meter. Okey, untuk A dengan 9.78 darab dengan 14.78 meter. Okey, you akan dapat 144.55 meter square. Kos untuk kawasan A adalah RM 450 per meter square darabkan dengan
144.55 meter square. Jawapan dia adalah RM 65,047 ringgit 50 sen. Okey. So ni jawapan kos untuk kawasan A. So kita kena calculate untuk kawasan posh. Okey, so dia bagi posh pula So you tengok So L saya L new. L diberi adalah 7 meter. Okey, akan tetapi satu saja side dinding yang berkongsi. So saya lukis balik untuk posh. Okey, so this is posh. Okey, kawasan dinding yang berkongsi yang garisan warna purple lah. Okey, so ni yang berkongsi. Okey. Yang purple ni actually adalah yang punya kawasan untuk sliding door. Okay. So bila sliding door dia ada dinding sikit lah. Okay, so kita tahu dimension dia sini 7 meter. Yang ini adalah 3.5 meter. Okay, bagaimana kita nak mengira untuk 7 meter ni. So kita nampak dia punya objektif dia adalah untuk mencari internal keluasan dalaman. So nak tak nak dia kena so yang warna orange ni, hopefully you can see lah. Yang dalam saja. Bila dalam saja, that's mean ada satu sisi dinding di atas yang perlu ditolakkan. Okay, so yang this one yang saya colourkan warna merah yang separuh ni kena tolakkan. Okay, bawah tak ada. Bawah untuk 7 meter di bawah tidak ada. So 7 meter di atas saja kena tolak. So bila jadi macam tu, formula dia akan jadi macam ni. Okay, 7 meter tolakkan dengan 1 darab dengan setengah darab dengan wall thickness 0.225. Okay, so you akan dapat nilai 6.89 meter. Manakala untuk W new sama dengan disebabkan untuk W tiada dinding langsung untuk kawasan W. So this one tak ada dinding. Okay, this one tak ada dinding. Okay, so bila tak ada dinding, you tidak ada penolakan untuk dinding bagi W new anda. So W new anda nilai dia adalah 3.5 meter juga. Sama macam tertera dalam lukisan. So untuk area dia adalah 6.89 darab dengan 3.5 meter. Sama dengan 24.12 meter square. Okey, daripada soalan, kos yang diberi adalah kos untuk bangunan. Okey, 450 adalah untuk bangunan. So kena wujudnya 1/3. Okey, 1/3 darab dengan RM 450 per meter square darablah dengan 24.12 meter square. So untuk kos dia adalah RM 3,618 ringgit. So soalan utama dia cari total cost. So kita buatlah total cost. So that's mean area A campur dengan posh. Okay, so you akan dapat nilai dia adalah 60. Okay, kita tulislah equation dia dahulu. Okay, so RM 65,047 ringgit 50 sen tambahlah dengan 3,618 ringgit. Okay, so you akan dapat nilai kat sini RM 68,665 ringgit 50 sen. So ini jawapan akhir bagi soalan exercise nombor 2. Harap you jelas. Okay, so kita tengok seterusnya. Okay, untuk exercise nombor 3. So exercise nombor 3 ni lukisan dia tidak bagi dimension pada lukisan, tapi dia tulis dalam bentuk jadual. Okay, dalam bentuk jadual. Okay, so bila dalam bentuk jadual, you jangan tersilap lah. Okay, so dia dah bagi ada 3 ruang dalam lukisan ni. Okay, A1, A2, A3. So A3 tu
you nampak just dotted line saja. So maksudnya kat sini A3 ni mungkin ruang di luar kawasan rumah. So berdasarkan dalam data yang diberi daripada soalan ni, A3 adalah balkoni. Okay, A1, A2 adalah ruang di kawasan di dalam rumah. Okay, so dia dah bagi dah dimension L dan juga width untuk ketiga-tiga ruang tersebut. Okay, cost untuk bangunan adalah RM170 per meter square. Okay, so soalan dia, calculate the total cost for area A1, A2 dan A3 by using floor area method. And also wall thickness dia adalah 250 mm. So dimension yang kat sini adalah semua dimension untuk end to end. So soalan ni dimension dia adalah end to end. Okay, saya dah briefing awal tadi. Okay, bagaimana untuk calculate end to end. So bila ada you nampak perkataan end to end kat sini, that's mean tidak perlu darab dengan setengah. Okay, so this is the keyword lah, tak perlu darab dengan setengah. Okay, so kita tengok solution dia. Okay, saya bagikan ruang ni kepada 3 pecahan. Okay, untuk mengira untuk A1, A2 dan A3 iaitu balkoni. Okay, disebabkan end to end, so tidak perlu darabkan dengan setengah semasa penolakan wall thickness. So L new, so dengan 8.6 meter tolakkan 2 kali dengan 0.25. So you akan dapat nilai 8.1 meter. W new 8 tolak dengan 2 kali dengan setengah 0.25 akan dapat nilai 7.5 meter. Area 8.1 darab dengan 7.5 meter dapat nilai 60.75 meter square. Cost dia dibagi adalah RM170 per meter square darab dengan 60.75 meter square. So akan dapat nilai RM10,327.50. Kos untuk kawasan A. Manakala kawasan A2, kita tadi A1, okay, A2 L new 6.3 tolaklah dengan 2 kali dengan 0.25 dapat 5.8 meter. W new 7.5 tolakkan dengan 1 darabkan dengan 0.25 meter sama dengan 7.25 meter. Okey, area 5.8 darabkan 7.25 meter dapat 42.05 meter square. Cost RM170 per meter square darabkan dengan 42.05 meter square. So dapat nilai kos untuk kawasan A2 adalah RM7,148.50. Okey, kenapa kat sini kalau you perasan saya tulis nombor 1 untuk W1. Okey, saya tulis nombor 1. Bukan tadi kan Puan Ifah dia cakap okey kita kena calculate semua kena letak 2 kan. So tapi kat sini I letak 1, 1. Okey, saya lukiskan lukisan dia. Okey, saya lukiskan di bawah. Okey, so ini adalah A2, A2. So A2, lepas tu dia ada bawah. Okay, and then atas meter. Okay, seterusnya. Lepas tu kita ada dotted line kat tengah-tengah sini. Okay, kita ada dotted line. Okay. Okay, so untuk kawasan and then kita ada sini adalah A1. Okay, untuk kawasan di sini, dinding sini, okay, nilai dinding sini A1 telah ambil. Okay, that's why kalau you tengok A1 kat sini
untuk W saya dah letak 2 siap-siap. Okey, A1 dah ambil. So bila ruang tengah-tengah, dinding tengah-tengah A1 dah ambil, so maka untuk A2 tidak perlu ambil di ruang tengah ni. Dia just ambil untuk kawasan dinding yang di sebelah lagi satu yang belum diambil, iaitu di yang saya bulatkan ni, yang warna hijau ni. Okey, yang ni belum diambil lagi. So maka automatically untuk A2 satu sisi dinding saja. Okey, untuk W dia satu sisi dinding saja. Okey, so harap you all jelas kenapa I ambil 2 ataupun 1 nilai. Okey. Okey, so ini jawapan dia. And then seterusnya untuk balkoni. Okey, untuk balkoni nilai L new adalah 6.3 saja. 6.3 meter. So kita tahu balkoni dia ada yang tidak, kawasan tidak berdinding. So ada parameter nilai 2 saja. Okey, so 7.5 meter. So saya show ke awak untuk balkoni punya ruang pula. Okey. Okey, balkoni. So this is balkoni. So A3. And then okey, share dengan A2. Okey, so dinding yang dia sharing, yang I bulat warna hijau ni, and this is kawasan dinding yang sharing. Okey, dinding sharing ni dah diambil untuk pengiraan A2. So maksudnya kat sini untuk A3 tidak ada langsung penolakan dinding. Okey, so this one no dinding yang I pangkalkan. Okey, so tidak ada langsung penolakan dinding. Bila tidak ada langsung, that's mean untuk L new dengan W new, parameter dia you ambil, nilai dia you ambil apa yang tertera dalam lukisan. Okey, tidak perlu ditolakkan dengan tebal bata anda. Okey, and then kita cari area. Macam biasalah, area 6.3 darab 7.5 akan dapat nilai 47.25 meter. And then cost akan dapat nilai, okey, disebabkan balkoni dan kos yang diberi daripada soalan ni tidak bagi kos untuk balkoni, so just bagi kos bangunan. So darab dengan 1/3 darab dengan RM 170 per meter square darabkan dengan 47.25 meter square. So dapat nilai kat sini adalah RM RM2,677.50. Okey, total cost. This means A1 campur A2 campur balkoni. Okey, so nilai dia kat sini you akan dapat nilai dia adalah RM20,153.50. Okey, so ni jawapan akhir dia. Okey, so jawapan akhir total cost bagi ketiga-tiga keluasan bangunan ini adalah RM20,153.50. Okey, sekian, terima kasih. Semoga segala penerangan saya ini dapat membantu anda dalam menyelesaikan masalah mengira kos anggaran satu projek menggunakan floor area method. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.